sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya dimiliki.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yuhibbul abdal mu'min al-muhtarif. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi hambanya yang mukmin dan yang berusaha serta berkemahiran. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Dah solat? Dah, Mak? Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramadan hampir menjelma, masih tercari-cari kurma yang terbaik.
Jom dapatkan kurma ajwah aliyah dipetik segar dari Madinah hanya di The Haramain. Layari www.theharamain.com atau hubungi 011 62 31 7492. Dah lama kita tak kunjungi pesta buku kan? Yelah, sejak COVID melanda, rasa rindu pula. Tapi jangan risau. Saya dengar pesta buku digital akan diadakan dari 24 Mac sehingga 30 Mac 2022. Kita boleh mendapat diskaun e-buku IKIM sebanyak 15%. Tapi kenapa kita perlu beli e-buku? Sebab macam-macam kelebihan boleh kita dapat. Lebih murah, jimat, dapat dibaca segera. Saiz fail pun kecil. Dan satu akaun boleh digunakan pada 5 peranti yang berbeza dalam masa yang serentak. Telefon pintar, iPad, komputer, semua boleh. Oh, menarik tu. Macam mana nak beli? Layari je www.ikimniaga.my dan pilih e-buku IKIM. Lepas tu, tekan je pada buku yang kita nak dan kita akan dihantar ke laman sesawang eCentral. Untuk bantuan, WhatsApp je di 011-5769-5400. Cepat sementara promosi masih ada. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami yang baru buka radio pada waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur alhamdulillah kita berada di jam yang kedua untuk pertemuan Destinasi IKIM dan insya-Allah petang ini menerusi setiap hari Rabu petang kita nak kembali mendengarkan perkongsian rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. Dan untuk rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami, insya-Allah kita akan bersama yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yap, betul. Boleh tonton terus di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Soalan, pertanyaan, kita boleh sama-sama bawakan untuk perbincangan kita seketika lagi. Anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti yang dah pun kita aktifkan sekarang. Taliannya 0112900404 atau boleh letakkan soalan anda, pertanyaan anda di ruangan komen dekat Facebook dan juga di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini, doktor akan membincangkan dan sambung kembali sifat-sifat terpuji. Untuk petang ini, sifat yang ke-10 mengingati mati. Allah. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami menantikan rancangan Fas'aluna sebentar saja lagi. Gemilang sejarah kebesaran melambai rinduku ke kotamu Bukhara. Walaupun kubahmu pudar di telan zaman, terpakur musafir di depanmu. Di tanahmu semangat syuhada bersemadi di dalam kenangan. Bergema selawat dan pujian bermula di timur, bersahutnya di barat. Tersentak khalifah dari tidur yang panjang, diseru semangat perjuangan. Di tanahmu gugurnya syuhada, tapi semangatnya masih ada. Sejarah terbilang kebesaran silam, di kotamu terpancar sinaran gemilang. Selautan darah syuhada perkasa, di bumimu basah dan hangatnya terasa. Lafaz rinduku bersahut sudah, kota Bukhara agungmu dalam kenangan. Kilauan pedang para khalifah, semangat jihad yang di pembaringan, menyusun takbir yang bergema. Di kotamu ku terpandang segalanya.
di sepiku suci diri, memohon doa kepada Ilahi. Moga jihad para syuhada, syahid jua imbuhan yang diterima. Syuhada, tapi semangatnya masih ada. Sejarah terbilang kebesaran silam, di kotamu terpancar sinaran gemilang. Selautan darah syuhada perkasa, di bumimu basah dan hangatnya terasa. Lafaz rinduku bersahut sudah, kota Bukhara agungmu dalam kenangan. Kilauan pedang para khalifah, semangat jihad yang di pembaringan, menyusut takbir yang bergema, di kotamu ku terpandang segalanya. Di sepiku suci diri, memohon doa kepada Ilahi. Moga jihad para syuhada, syahid jua imbuhan yang diterima. La 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 la. Mencari busana Melayu, tema sedondon satu keluarga di Butik By Sira je. Semuanya ada di Butik By Sira dengan gaya moden dan terkini mengikut saiz yang sesuai untuk semua peringkat usia. Butik By Sira, butik keluarga busana Melayu melengkapi seisi keluarga. Pelbagai material, saiz dan fashion di bawah satu bumbung. Lawati Aras 2 Malakat Mall Cyberjaya Selangor atau ikuti kami di Facebook, Instagram butik.bysira dan di www.butikbysira.com. Bersedekahlah. Sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan kita melakukan sedekah. Jom bersama-sama dalam pembinaan Masjid Yusof Kampung Sungai Pusu Gombak. Anda boleh terus menyalurkan sumbangan ke akaun Bank Islam 1416 2011 000 520. Jom sedekah. Dua? Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Antipati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, inspirasi euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Satu Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh.
Ya, betul. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengarkan waktu ini. Dan sebenarnya untuk Destinasi IKIM, jadual kita di petang Rabu ni, Mona, kita nak teruskan lagi dengan kuliah kita rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami. Kalau kita lihat di Facebook, Mona, Alhamdulillah dah pun mula mencanak naik viewer kita ni, syukur. Jom terus komen, like dan juga share perkongsian kita menerusi rancangan ini untuk kita bincang lagi yang baik-baik pada petang ini, Mona. Iya, betul. Dan untuk petang ini, insyaAllah kita masih bersama tetamu rancangan Fas'aluna yang berusaha Dr. Nir Uskimana Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ya, betul. Dah pun bersedia doktor di situ. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syafiq? Alhamdulillah. Apa khabar doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu dia. Kalau kita lihat doktor sekarang ni di dalam media kita ni, Mona, berada di pejabat lagi tu. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih doktor masih lagi luangkan masa bersama kita, doktor, untuk teruskan lagi perkongsian di petang ini, kan? Betul. InsyaAllah. Dan untuk petang ini, insya-Allah kita akan bersama doktor masih lagi dengan sifat-sifat terpuji dan sifat ke-10 untuk petang ini bersama Mengati Mati. Tapi mungkin sebelum ini ada beberapa soalan yang kita minta doktor untuk jawabkan dari minggu lepas. Ada beberapa soalan untuk petang ini. Boleh doktor kita mula dengan soalan? Ya. Yeah. Okey, Alhamdulillah. Dan untuk soalan yang pertama, untuk waktu ini ada yang bertanya, doktor, dengan berlanjutan wabak COVID sekarang ini terdapat golongan yang sentiasa menentang dan memandang negatif segala langkah kerajaan untuk menekan wabak ini daripada merebak dan hampir memecahkan kita umat Islam di Malaysia. Mohon pandangan doktor, adakah mereka ini tidak reda dengan apa yang terjadi? Bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, kalau yang ini kita minggu lepas kita berbicara tentang redha. Redha dan bagaimana untuk kita bersifat dengan sifat redha itu. Dan soalan ini saya kira tidaklah terkait sangat dengan redha itu ya. Sebab soalan yang diajukan berkait dengan ada beberapa pihak yang mungkin tidak menyokong ataupun tidak mendokong saranan kerajaan dalam menghadapi wabak COVID ini. Saya kira itu mungkin pandangan yang terpencil lah ataupun segelintir masyarakat. Biasalah Mona, dalam apa jua isu kita akan ada pihak yang tidak sepakat, akan ada yang setuju, akan ada yang tidak bersetuju. Dan ini bukan persoalan redha ataupun tidak redha. Saya kira ini adalah pandangan perbezaan pendapat di kalangan sesetengah orang, bahkan dalam mungkin setengah pakar. Apapun kita bagi rakyat sepatutnya seboleh mungkin kita hendaklah mematuhi arahan kerajaan sesuai dengan saranan Islam, ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum, kan? Kita kena dengar pemimpin kita selama mana mereka tidak mengarahkan kita berbuat perkara yang tidak elok. So dalam hal ini, jika pakar-pakar di Malaysia sebagai contoh dan luar negara juga, dan pemerintah telah mengambil ketetapan sesuatu ketetapan tertentu dalam menghadapi COVID, maka kita sebagai rakyat hendaklah mematuhilah apa yang diperintahkan. Kalau tidak, nanti akan jadi macam yang dikatakan itulah, perpecahan, perbalahan, persengketaan di kalangan masyarakat. Itu kita tidak mahu. Wallahualam. Baik, doktor. Soalan berikutnya kita dapat lagi berkaitan dengan redha juga, doktor. Ada yang bertanya, doktor, adakah redha dan tawakal ini adakah tawakal benda yang sama juga? Kalau dapat perkara yang sama, masih lagi kita nak redha lagi ke macam mana, doktor? Tidak, redha dan tawakal ini benda yang berbeza. Tawakal ini sebelum berlaku kita tawakal.
Sebagai contoh, kita belajar, kita buat persiapan, bangun malam, study untuk SPM ke untuk peperiksaan semester dan sebagainya. Kita belajar, kita pergi peperiksaan. Kita jawab peperiksaan. Maka lepas kita jawab semua tu, kita tawakal. Di situ tawakal. Dia tawakal dulu. Kita tawakal lah, tak apalah, boleh berapa, boleh 4 flat ke 4.0 ke, boleh straight A ke kan. Kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Kita berserah betul. Tiba-tiba keputusan keluar. Maka bila keputusan keluar, kita dapat 4 flat. Alhamdulillah. Sudah tentu kita redha, sudah tentu kita syukur. Tetapi kalau kita tak dapat 4 flat, kita tak dapat straight A, kita dapat 7A ke 5A ke 4A ke, pada ketika itu kita redha. Dan kalau kita tak puas hati pula, kita tambah lagi dengan sabar. Dia couple dua tu kan, redha, dan kita juga dalam masa yang sama mungkin kita kena bersabarlah dengan apa yang tu. Bahkan kalau dalam keadaan lain mungkin ada orang yang tak pas takdir kan. Berapa ramai orang kadang dia usaha, dia belajar siang malam tapi dia tiba-tiba tak pas. Bukannya apa, kadang mungkin dia jawab soalan tu tak kena seperti mana yang dikendaki oleh soalan tu. Kan, out of topic. Berapa ramai orang yang tersalah jawab soalan kan. Jadi masa tu mestilah dia akan sedih dan akan kan, masa pada ketika itulah dituntutnya redha. Jadi redha ini selepas sesuatu kejadian tu berlaku, maka pada ketika itu kita dituntut redha. Tawakal ini dia sebelum kita tinggal kereta kita dekat supermarket ke, kita pergi mana-mana, kita tawakal kepada Allah, kita berserah. Itu kita kata tawakal. Tawakal ini berserah kepada Allah. Doa ini ialah selepas kita berserah, itu apa yang berlaku. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan ada soalan satu lagi dari minggu lepas. Ain dari Perlis bertanya, adakah reda itu bermaksud kita pasrah sahaja dan tidak berusaha untuk mencari jalan keluar di atas masalah atau ujian yang dihadapi? Bagaimana doktor? Yang ni saya dah jelaskan sebelum itu. Saya tak pasti, mungkin pendengar tidak sempat mendengar. Kita dah kata reda bukan bermaksud pasrah. Redha juga bermaksud kita menerima ketentuan Allah SWT, tetapi dalam masa yang sama kita berusaha untuk mengubahnya. Sebagai contoh, Allah SWT takdirkan seluruh rakyat Malaysia, bahkan seluruh rakyat dunia ditimpa dengan COVID. Kita tak boleh nak peluk tubuh pasrah lah, ini takdir Allah Ta'ala dah, nak buat macam mana. Tak boleh. Itu bukan redha. Apa yang Allah timpa kepada kita redha, sudah satu, ini ialah takdir Allah Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama kita cuba mengubahnya. Para doktor, para saintis mengkaji apa vaksin yang perlu dibuat, bagaimana nak menghalang dengan pakai face masknya. Itu adalah satu cara untuk kita mengubah keadaan kita. Tetapi kita dalam masa yang sama kita menerima apa yang berlaku ini adalah sebagai ketetapan daripada Allah SWT. Takdir yang menimpa kita, kita kena terima itu. Jadi itu antara yang perlu dibezakan, ya. Bukan redha bermaksud pasrah. Wallahualam. Baik, okey. Itu antara soalan yang kita dapat, Mona, dan kita akan berehat seketika kerana selepas ni kita akan teruskan untuk buka dengan tajuk kita berkaitan sifat-sifat terpuji mengingati mati. Adakah kita ni selalu kena fikir, selalu kena ingat-ingat, dan adakah cara yang terbaik kita ziarah dengan kematian, berita kematian kita dapat, adakah itu juga sebagai satu peringatan untuk kita? Kita akan bincangkan selepas ini sama-sama, insyaAllah. Ya, betul. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, inspirasi Infuriah Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Terbaru 89.8. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Ya, betul Mona. Kita sedang bersara langsung juga di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Jom cepat-cepat ada di situ sebab kita boleh sama-sama juga berinteraksi kan Mona. Ada yang bertanya dengan status ataupun siaran kita di talian WhatsApp kita Mona. Mungkin boleh wawarkan sekarang. Ya, boleh hantarkan soalan anda pada waktu ini para pendengar 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini kita akan masuk bab terakhir daripada kita Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan untuk sifat-sifat terpuji yang ke-10 dan terakhir iaitu meningati mati. Baik, kita akan sama-sama dengarkan Doktor untuk mukadimah tentang tajuk ini Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita menyambung kembali pengajian kita kitab Penawar Bagi Hati, dan kita masuk ke bab yang 10 daripada sifat-sifat mahmudah, iaitu bab yang terakhir, iaitu mengingati mati. Ketahuilah, mengingati mati adalah sifat yang terpuji yang dituntut oleh syarak. Ia juga penyebab untuk memperbanyakkan ibadah dan menyedikitkan keinginan kepada dunia dan angan-angan. Itu adalah mukaddimah yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Baik, kita seperti biasa kita tak akan baca panjang sebab dia akan mengambil masa. Dan secara ringkasnya kita nyatakan di sini, iaitu pertama, mengingati mati adalah suatu sifat yang terpuji. Mengingati mati sifat yang terpuji. Kenapa kita kata begitu? Kerana terlalu banyak dalil-dalil Al-Quran, hadis Nabi SAW yang menyuruh kita sentiasa mengingati mati. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi menyebut, "Taksiru min zikri hazimil lazat al-maut." Perbanyakkanlah mengingati mati, mengingati yang memutuskan segala kelazatan. Yang memutuskan segala kelazatan ialah maut. Mati dia memutuskan kelazatan, Syafiq. Dia orang kata kita tengok, kalau kita ingat mati dah tak lalu nak makan lah. Kan? Kalau ingat mati apa benda pun tak lalu, semua kita dah kalau sakit tu kan doktor, kalau orang tanya nak makan apa yang sedap-sedap, tak nak dah kan. Allah. Dah sakit. Tu baru sakit kan, belum mati lagi. Allah. Jadi banyak hadis. Nabi kata supaya kita memperbanyakkan mengingati yang memutuskan segala kelazatan hidup, iaitu al-maut. Jadi banyaklah hadis-hadis Nabi dan ayat Quran yang menyuruh kita mengingati mati. Dan yang paling penting sekali kita kena faham, iaitu kita dituntut supaya, kenapa kita dituntut ingat mati? Pertama, supaya kita ni jangan ingat kita hidup selama-lamanya. Jangan kita ada perasaan bahawasanya kita ni selama-lamanya duduk atas dunia ni tak mati. Tak boleh. Lalu kita buat sesuka hati kita, enjoy dan jolly. Kita tak boleh. Itu bukan matlamat orang Islam. Matlamat orang bukan Islam je.
dia orang bukan Islam, matlamat dia nak enjoy hidup sepuas-puasnya, enjoy. Sebelum kita mati kita enjoy. Hidup itu sekali dia kata kan, enjoy. Tapi kita tak macam tu. Bagi kita kehidupan dunia ini ialah alam untuk akhirat ataupun persiapan untuk akhirat. Kita diutuskan, dihantar ke dunia untuk kita membuat persiapan diri kita untuk pergi ke akhirat. Sebab itu Allah menyebut dalam Quran, Allah kata dalam suratul A'la itu kan, wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maknanya banyak ayat-ayat Quran yang menyebut tentang kelebihan akhirat, kebaikan akhirat, akhirat tempat yang kekal abadi. Sesungguhnya dunia ini hanyalah sementara. Nabi menyebut, Allah menyebut, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati, sesungguhnya mereka juga akan mati. Allah sebut dalam Quran tentang mati, kematian, mengingatkan kita supaya kita sedar dan insaf kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara sahaja dan kita akan mati. Jadi kalau kita tahu bahawasanya kehidupan kita di dunia ini sementara, maka kita kenalah buat persiapan. Bukan sekadar kita tahu bahawasanya kita akan mati, tetapi kita tak ada persiapan. Sebab itu Nabi menyebut dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata orang yang cerdik ialah orang yang mandara nafsahu wa amila lima ba'dal. Orang yang menjaga diri dia ataupun mengawal diri dia dan beramal dengan apa yang datang selepas kematian. Jadi orang yang mempersiapkan istiadat diri dia dengan kematian, itulah orang yang terbaik. Dalam satu riwayat Ibnu Umar bertanya Nabi, ya Rasulullah, siapakah ayul mu'min akias, siapakah orang mukmin yang cerdik, yang pandai? Nabi jawab lebih kurang macam tu juga, iaitu orang yang mempersiapkan diri dia untuk menghadapi kematian dia. Selepas dia mati, apa yang dia persiapkan. Jadi ini adalah antara perkara yang kita kena ingat, iaitu mengingati mati. Ini adalah perkara yang sifat-sifat terpuji. Kafa bil mauti wa'izan. Memadai kematian itu sebagai suatu peringatan, suatu pengajaran. Cukup. Dengan mengingati mati itu sudah cukup untuk kita berhati-hati dalam kehidupan dunia. Jadi kalau saya nak bacakan, kalau kita nak pergi semua sekali tentang ayat-ayat Quran yang menyebut tentang kematian, maka terlalu banyak. Bolehlah baca dalam buku ini, buku Penawar Bagi Hati dan juga Qalbun Salim yang disyarahkan oleh Ustaz Muhammad juga. Jadi kita kena sedar, yang penting di sini, poin yang penting sekalinya ialah kita kena sedar kehidupan kita di dunia ini adalah sementara dan kita akan mati dan menuju ke akhirat. Kita hendaklah jadi seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah engkau ini orang dagang, orang yang sedang musafir, ataupun orang yang sedang melalui suatu jalan. Itu yang kita dituntut dalam kehidupan dunia ini. Kita kena ada kesedaran begitu, bahawasanya kita ini sementara. Kita ini sementara. Kehidupan kita di dunia ini sementara. Kalau orang ada dalam pemikiran dia bahawasanya dia ini hidup dia sementara, dia akan dihisap di hari akhirat, apa yang salah yang dia buat akan dipertontonkan dan akan dihukum. Orang macam ni akan buat zalim tak ke orang? Tak ada. Akan makan rasuah ke tak? Tak makan rasuah. Curi tak? Tak curi. Sebab apa? Dia tahu dia terlepas di dunia, dia mati, nanti dia akan dihidup balik. Jadi keyakinan terhadap akhirat itu menjadikan mendorong dia. Keyakinan bahawasanya dia akan mati dan dia akan dihidupkan balik, dia akan dihisap balik, menjadikan dia seorang yang sangat disiplin, sangat amanah, orang mukmin yang sejati. Itulah yang dituntut daripada mengingati mati. Ada orang kata kalau kita ingat mati, kita tak ada semangat nak kerja. Tak betul. Islam bukan macam tu.
Islam bukan suruh kita ingat mati sampai tak buat kerja, tidak. Islam suruh kita bekerja bersungguh-sungguh, cari rezeki dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat bahawasanya kita punya kehidupan ini adalah sementara. Nanti kita akan sambung tentang beberapa mungkin salah faham masyarakat bila kita bercakap tentang mengingati mati ini. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan untuk waktu ini. Kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Dan untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Kota Kinabalu 93.9. Hari ini, kita kalau nak menentukan kelangsungan sebuah negara, tiap-tiap rakyat mesti pastikan wakaf khususnya ataupun bagi orang yang bukan Islam menggunakan yayasan endowment, pastikan bahawa kita menginfakkan dana kita. Wakaf telah menjadikan satu tunjak kelangsungan peradaban dan hari ini orang Melayu sudah mampu memberikan sebahagian untuk memenuhi tuntutan asas hidup, iaitu rumah mampu milik, pendidikan, beasiswa, kita boleh mampu. Kalau kita buat, maknanya Allah berikan negara ini barakah dan kemakmuran. Bukan kata tak boleh rasa diri baik, tapi berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Bila sebaik kita baca satu juzuk Al-Quran, tiba-tiba kita yang menerima amalan kita sendiri. Kita rasa kita solehah lepas tu. Kita rasa kita lebih baik daripada orang yang tak baca walaupun satu muka surat. Tiba-tiba lidah kita yang baru habis satu juzuk Al-Quran, kita pun bertanya kepada suami di sebelah, awak berapa muka surat hari ni baca Quran? Saya dah habis dah satu juzuk. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Rupanya satu juzuk yang dibaca itu bukan menambahkan iman dia, bukan menambahkan lidahnya menjadi akhlak yang mulia, tetapi dia mengeluarkan kata-kata yang ada unsur riak, ada unsur takabur dengan satu juzuk yang dia baca pada saat itu. Manakala mungkin suami yang diperli itu pula bertukar dapat pahala, sebab pahala sabar diperli isteri yang baca satu juzuk Al-Quran dan dia tak baca walaupun satu muka surat. Berhati-hatilah kita. Sebab itu para ulama berpesan, kadang-kadang dengan satu istighfar perlu disusuli dengan istighfar yang lain. Kerana mungkin istighfar pertama dengan rasa ujub, kemudian istighfar kedua ujub lagi, susuli sehinggalah hilang penyakit-penyakit yang boleh merosakkan istighfar kita tu. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Buat orang-orang Sarawak, jangan lupa dengarkan radio IKIM di 93.7 FM di Kuching, Sarawak. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Saya dah hal orang Sarawak yang dengarkan kami orang di situ. Saya dah hal. Alhamdulillah, Mona, kita nak teruskan lagi menerusi perkongsian rancangan Fas'aluna yang bermaksud tanyalah kami bersama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Nick Roskiman Abdul Samad, fellow kanan dari Pusat Syara IKIM. Dan kita ada tajuk kita hari ini, Mona. Ya, betul. Tajuk untuk petang ini, sifat-sifat terpuji mengingati mati. Dan doktor, untuk waktu ini ada juga salah faham di kalangan masyarakat kita agar takut mati, dan adakah ia sama dengan mengingati mati? Bagaimana doktor? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya ingin bicarakan juga. Sebab seringkali bila kita sebut tentang ingat mati ni, orang ingat takut mati. Dia benda yang berbeza. Dia ada 3 jenis manusia, mana. Satu, orang yang lupa mati. Ini satu kategori manusia lupa mati. Dia ni memang tak ambil kisahlah. Mati, janganlah cakap mati tak ada ong lah, tak baguslah cakap mati, tak mau cakap mati, kita mau enjoy mah. Kita nak enjoy, jangan cakap mati-mati ni. Tak mau dengar mati-mati, tak mau. Ini orang yang mau enjoy. Dia fikir mau enjoy, mau seronok-seronok, mau poya-poya, apa saja benda yang haram semua dia belasah. Ini satu jenis manusia. Yang kedua, yang ni lah, yang takut mati. Takut mati, takut. Khususnya orang yang mungkin dah didiagnos dengan penyakit yang setengah-setengah, yang penyakit yang mungkin ada 3 bulan lah, ada 6 bulan lah kan. Dia akan jadi dalam keadaan takut mati. Kita faham takut
takut mati tu. Orang yang begitu. Tetapi adakah persiapan yang dia buat? Kita tak boleh takut mati dengan sekadar kita takut mati. Takut mati, saya takut mati. Tapi buat apa? Semayang tak? Tak semayang. Puasa tak? Tak puasa. Tapi takut mati. Itu bukan orang yang cerdik takut mati. Islam bukan nak orang yang takut mati macam tu. Islam nak orang yang mengingati mati. Apa maksud mengingati mati? Maknanya orang yang ingat kematian itu, suatu hari nanti dia akan berhadapan dengan kematian di penghujung usianya, di penghujung pengakhirannya di dunia ini. Tetapi dalam masa yang sama, dia tidak lupa tanggungjawabnya di dunia ini. Mencari rezekinya, bekerjanya. Tapi dia tahu pekerjaannya ini akan akhirnya akan berakhir. Dia cari rezeki dia. Dia menjadikan orang ini tidak tinggi, tidak panjang angan-angan. Tidak menjadikan dia orang yang tamak. Tidak menjadikan dia orang yang rakus. Tidak menjadikan dia orang yang nak zalim orang, nak pijak orang. Ini yang dituntut dalam mengingati mati. Supaya orang yang mengingati mati ini ada sifat-sifat qanaah. Ada sifat-sifat berpada-pada, mencukupi. Jadi ini yang beza. So yang kita tuntut, yang dituntut dalam Islam ialah memiliki perasaan takut ataupun kita kata mengingati mati, sering mengingati mati, supaya kita tidak jadi orang yang lalai. Allah Ta'ala tak mahu kita jadi orang yang leka. Dalam satu hadis Nabi menyebut Anas, hadis Bukhari, Nabi SAW pada suatu hari dia buat garisan. Dia kata, ini angan-angan kamu, ini ajal kamu. Kamu di sini, kamu temui ajal kamu dulu sebelum kamu dapat angan-angan. Nak menunjukkan bahawasanya kadang-kadang kita punya angan-angan dan cita-cita kita itu melebihi daripada ajal yang kita tak tahu bila datang. Berapa ramai orang yang mati Mona, yang dia ada appointment, itu appointment ini, kan tengok dia mati. Tak sempat kan. Musim-musim COVID ni lagilah datang mengejut kematian kan. Jadi itulah, kadang-kadang kematian itu datang dalam keadaan mengejut, fajatan kan. Mengejut. Jadi kita hendaklah sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi kematian. Itu yang dituntut. Tapi orang kata pula, kalau macam tu kita tak boleh ada cita-cita ke? Dia lain. Cita-cita yang dipandu dengan backdrop dia ada ingatan tentang kematian itu berbeza daripada orang yang cita-cita yang rakus, yang tidak ada langsung tentang kematian. Yang halal haram pun dia belasah kan. Kadang-kadang orang yang tidak ada ingat mati ni, kalau kita cakap pasal semayang ke apa ke, dia kata nantilah tua-tua kita semayang, bencin nanti kita semayang. Dia muda lagi, kita cari rezeki dulu, cari duit dulu banyak, kumpul harta dulu. Semayang, kemudian dah semayang ini, nak tua-tua kita semayang, nak mati ni dekat-dekat nak mati kita semayang. Ini orang yang tidak ada neraca pertimbangan yang jelas tentang kehidupan dunia dan akhirat, tentang keutamaan dunia dan akhirat. Kita kena letakkan keutamaan kita kehidupan akhirat, bukan dunia. Tetapi kita tidak tinggalkan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, kan Tuhan katakan, jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Tetapi kita bukan disuruh kejar dengan dunia, tidak. Kita tidak disuruh rakus dengan dunia. Tetapi kita jangan lupa bahagian kita di dunia. Nak bina, nak makmurkan dunia, itu memang kita dituntut sebagai khalifah Allah, laksanakan kemakmuran. Tetapi kita jangan jadi hamba Allah yang rakus dengan dunia, sehingga melalaikan kewajipan kita tentang akhirat. Allah A'lam. Ya. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan untuk waktu ini para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti yang ada pada waktu ini. Alhamdulillah ada beberapa soalan yang bertanya, kita memang ingat mati kadang-kadang bila tengok TV, dan tiba-tiba jadi takut kalau mati masa tengok TV. Kadang-kadang rasa tertekan. Macam mana ya doktor? Ya, kita kalau kita tengok satu perkara yang kita kena beza antara kita rasa emosi kita takut mati dengan persiapan kita tentang kematian. Sebab itu sebenarnya kita digalakkan untuk melihat, menziarahi
orang yang sakit, orang yang nazak, menghantar ke kubur. Untuk apa Mona? Kenapa kita diminta pergi ziarah orang sakit? Bahkan disunatkan kita pergi hantar ke kubur. Tengok orang masuk dalam kubur. Peringatan saya sendiri. Kalau saya pergi beberapa kali, saya pergi ke kubur, tengok kan orang masuk kubur, tolak mayat, menghadap ke kiblat dan sebagainya, tengok, membayangkan diri saya kat situ. Allah, rasa macam balik tu tak lalu makan. Pak, hari tu je lah tak lalu makan, lepas tu lalu balik. Kan? Jadi kenapa? Sebab kita punya diri kita tu, jiwa kita tu dah rasa macam tertekan, macam yang soalan yang ditanyakan tadi kan. Kita lihat suasana itu begitu menginsafkan, menakutkan kita. Itu satu perasaan yang bagus. Sebab itu kita disunatkan pergi. Tapi tak cukup dengan sekadar rasa takut macam tu. Tengok TV, tengok mati, tengok pergi ziarah orang sakit, orang nazak. Kadang-kadang kita tengok orang tu menghembuskan nafasnya terakhir di depan mata kita. Bagaimana tengok dia punya nazak dia yang kadang-kadang menyeksakan, dengan nafas yang turun naik kan. Itu semua adalah membayangkan suatu hari kita mungkin akan berhadapan dengan situasi yang sama. Moga-moga Allah permudahkan sakaratul maut kita. Dan kita mendoakan supaya kita selamat daripada sakaratul maut itu dan selamat di alam kubur. Tapi tak cukup dengan sekadar itu. Kita kena susuli selepas itu apa? Selepas kita timbul perasaan takut tentang kematian, takut tentang alam kubur itu, apa yang kita isi dengan ketakutan itu? Yang dituntutnya ialah kita dengan perbanyakkan ibadah. Dan dengan kita takut kita perbanyaklah ibadat untuk persiapan itu. Yang Nabi kata, perbanyakkan persiapan kamu menghadapi mati. Itu yang dituntut daripada kita. Tak cukup dengan sekadar takut, tertekan, tak cukup. Itu satu peringkat, tetapi kena isi dengan ketakutan itu dengan persiapan untuk kita hadapi kematian kita. Wallahualam. Baik, okey, soalan berikutnya, ada sahabat kita bertanya, Dr. Nick, bagaimana dan kenapa yang dikatakan kematian itu adalah satu keindahan bagi orang mukmin, dan bukankah kematian itu satu kesakitan, Doktor? Ya, sudah tentu kematian itu suatu yang sakit. Banyak hadis-hadis yang kita dengar, kalam Sayyidina Ali pun ada, kalam ketika Nabi SAW sendiri hampir wafat pun kita lihat bagaimana sakaratul maut kan, Nabi sampai celup tangan dalam bekas air dan sapu ke mukanya, macam-macam. Kalau kita lihat bahawasanya kematian itu suatu yang menyeksakan. Tetapi yang dikatakan nikmat ataupun keindahan bagi orang mukmin ialah kerana selepas kematian itu, kerana kita tidak akan dapat bertemu Allah SWT melainkan melalui kematian. Kita terpaksa mati. Sebab kematian itu ialah pintu untuk kita bertemu dengan Allah SWT. Bagi orang mukmin, apabila yang dia sakit hanyalah sementara saja. Yang dia sakit lepas pada kesakitan sakaratul maut itu, dia akan diberi macam-macam dalam kubur lagi. Diluaskan kuburnya berbau wangi, daripada wangian-wangian syurga, macam-macam dilapangkan sejauh jarak mata memandang, dan macam-macam nikmat yang Allah beri kepadanya daripada kubur lagi. Untuk orang mukmin lah, bukan untuk orang yang kafir, orang yang fasik. Tapi untuk orang mukmin, dia akan dapat merasai keindahan dan kenikmatan itu sebaik sahaja dia mati. Sebelum dia mati, dia tak akan rasa kenikmatan itu. Segala amalannya itu akan dia mula nikmat, dia mula kecapi sebelum masuk syurga lagi, Syafiq. Sebelum masuk syurga lagi, di alam barzah lagi dia dah rasa. Di alam barzah lagi dia dah rasa nikmat. Allah beri ganjaran kepadanya. Apatah lagi nikmat masuk syurga dengan segala nikmat. Of course, nikmat yang paling besar sekali ialah dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat yang paling besar sekali bagi orang mukmin. Tetapi semuanya itu tidak dapat kita capai melainkan dengan melalui pintu kematian. Jadi pintu kematian itulah permulaan bagi kita untuk mendapat
kenikmatan dan ganjaran bagi seorang mukmin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan ada soalan lagi pada waktu ini bertanya, doktor ni, adakah bila kita ingat kepada kematian dapat ganjaran pahala? Bagaimana doktor? Ya, sudah tentu. Sebab itu tuntutan kita, mengingati kematian akan diberi ganjaran pahala kerana dia menimbulkan keinsafan dan ketakutan bagi diri kita. Dan yang lebih besar lagi ialah dengan mengingati kematian itu ialah dengan kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Bukan dengan sekadar ingat mati saja, tidak, tetapi ingat mati dan disusuli dengan amalan-amalan bagi membuat persiapan kita selepas daripada kematian kita. Ya, kita banyak mengingati mati. Banyakkan kita mengingati mati dan membuat persiapan untuk menghadapi mati. Wallah. Baik, satu lagi soalan. Ada yang bertanya, doktor, tentang kematian, mengharapkan kematian. Okey, sebab ada yang saya dengar ceramah, kita tak boleh mengharapkan mati. Bolehkah doktor jelaskan tentang perkara ini, doktor? Ya, memang betul. Kita tidak boleh minta mati. Ya Allah, matilah aku sekarang. Aku dah tak tahan dah, sakit. Itu tak boleh. Itu berdosa. Itu berdosa. Kita tidak boleh berdoa minta Allah azab kita, minta Allah matikan aku sekarang. Tak boleh. Sebab itu adalah hak Allah SWT. Dia nak mati kita bila, dan bila masanya dia akan matikan. Yang juga itu juga sebagai tanda, itu juga melambangkan kita kecewa dan tidak redha dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Orang tidak akan minta mati kalau dia bahagia kehidupan dia, Syafiq. Orang akan minta mati kalau dia seksa, dia menderita, dia kecewa. Tetapi Islam tidak membenarkan kita untuk minta mati. Tetapi kalau orang yang sakit, yang teruk, apa yang dia boleh minta ialah dia boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, sekiranya kematian itu baik bagiku, kau matikanlah aku ya Allah. Tetapi jika kehidupan itu baik bagiku, kau pulihkanlah aku ya Allah, kau sembuhkanlah aku. Kalau begitu boleh. Tapi minta mati secara mutlak itu tidak boleh. Itu ialah lambang kekecewaan kita, keputusasaan kita, dan tidak dibenarkan dalam Islam untuk bersikap begitu. Tai aisu kan tak boleh kan, tai as tu kan. Sebab itulah dalam Islam juga kita tidak boleh bunuh diri. Itu salah satu juga. Kerana apa? Kerana diri kita bukan milik kita. Diri kita adalah milik Allah SWT. Walaupun kita miliki diri kita, kita rasa kita ni boleh buat apa dengan diri kita, tetapi hakikatnya kita hanyalah dipinjamkan diri kita ni oleh Allah SWT. Tidak boleh kita mencederakan diri kita sebenarnya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, kan, janganlah kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Tapi Allah Ta'ala tak benarkan kita. Apa sahaja yang boleh memudaratkan kita tidak boleh kita lakukan terhadap diri kita. Sebab diri kita bukan hak mutlak kita. Macam orang bagi pinjam kereta kat Syafiq. Boleh Syafiq nampak suka-suka hati kereta tu? Tak boleh. Ni Allah Ta'ala bagi pinjam tubuh badan kepada kita. Maka kita kena jaga sebaik-baik mungkin. Dan berdosa besar bagi orang yang bunuh diri dalam Islam. Dalam Islam, membunuh diri itu adalah suatu kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar ialah antaranya ialah membunuh diri. Sebab itu membunuh diri ini kita kata, kenapa zalim? Sebab diri aku punya. Tidak. Sebab bukan diri kau. Diri Allah Ta'ala bagi pinjam kat kau. Sebab itu jadi zalim. Zalim ini bukan zalim dengan orang saja, zalim dengan diri sendiri juga. Sebab itu dikira orang yang menzalimi diri sendiri apabila dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kita doakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya Allah, aku telah menzalimi diri aku, kan, ampunkanlah aku. Sebab apa? Zalim kita bila kita tak ikut apa yang Allah perintahkan kepada kita lakukan, taat, semayang, puasa, kita tak buat, maka kita telah menzalimi diri kita. Sebab kita akan mencampakkan diri kita ke dalam neraka.
Nauzubillah. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ni atas pencerahan. Banyak lagi soalan untuk petang ini. Terima kasih pada para pendengar. Tapi kesuntukan masa untuk waktu ini, itu yang kita dapat rezeki kita untuk petang ini. Alhamdulillah bersama Dr. Ni dan soalan-soalan para pendengar. Dan mungkin tinggal sedikit masa lagi, Doktor, dalam 1 minit untuk kesimpulan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira kita sudah khatam kitab Penawar Bagi Hati pada hari ini, ya. Alhamdulillah. Habis dengan 10 sifat-sifat mahmudah. 2 tahun jugalah kita khatam setiap minggu, kan. Mana, Masya-Allah. Alhamdulillah. Jadi walaupun tidaklah kita pergi secara terperinci, tetapi secara sepintas lalu kita sudah sentuh semua sekali tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam ini. Kalau para pendengar ingin mendapat lebih lanjut, bolehlah dapat buku Penawar Bagi Hati. Kalau syarahan yang terbaik setakat ini ialah Qalbun Salim tu, yang disyarahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Mahathir itu. Jadi bermula minggu hadapan kita akan cari satu kitab, mungkin Asrarus Siyam ke, rahsia-rahsia ke, kita bincang pula bila kita masuk bab puasa ni. Kita dah banyak dah bincang pasal puasa, Mona, tapi orang kata murajaah, ulang kaji balik apa yang kita boleh kutip, apa yang boleh kita ambil apa manfaat daripada perbincangan, bukan sangat dari segi hukum fiqahnya, tapi dari segi kelebihannya dan bagaimana penghayatan yang sepenuhnya yang kita boleh buat ataupun kita boleh ambil daripada kitab-kitab tasawuf tentang siyam ini. Wallahu a'lam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih doktor atas perkongsian sangat-sangat bermanfaat kepada kita pada hari ini. Masya-Allah, samalah apa yang kita dengar hari ini, semoga terus menjadikan panduan yang terbaik untuk hidup kita. Doktor, selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Ramadan Karim, doktor. Allahu Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak-banyak doktor. Jazakallah ana kull khair. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita Mona yang juga tonton dan like, komen, share di Facebook dan juga di YouTube. Jangan lupa terus kekal bersama rancangan Fas Aluna yang kita akan bawakan kepada anda di setiap hari Rabu petang. Ya, dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata